Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang dibanggakan oleh umat Islam. Mari kita tonton video ini sehingga ke penghujungnya. Khalid Al-Walid atau nama sebenarnya Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau juga dikenali sebagai Saifullah Al-Maslul, bermaksud pedang Allah yang terhunus atau pedang Allah. Beliau adalah antara panglima tentera Arab yang memainkan peranan penting dalam peperangan antara tentera Islam dengan tentera Byzantine dan tentera Parsi pada kurun ke-7. Beliau terkenal dengan kebijaksanaan dalam peperangan dan mengepalai tentera Islam ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Pencapaian terulung ialah di mana beliau berjaya mengalahkan pasukan Rom dan Parsi dalam masa 3 tahun sahaja. Khalid dilahirkan di Mekah, anak kepada Walid bin Al-Mughirah, ketua Bani Makhzum, sebuah suku daripada suku bangsa Quraisy. Bani Makhzum satu daripada 3 suku yang terunggul di Mekah pada masa itu. Yang dua lain ialah Bani Hashim dan Bani Abduddar. Beliau sepupu Sayyidina Umar. Bapanya terkenal di Mekah dengan gelaran Al-Wahid, yakni bermaksud yang satu. Bani Makhzum bertanggungjawab tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan peperangan. Sejurus selepas kelahirannya dan dengan mengikut adat resam orang Quraisy, Khalid dihantar untuk tinggal bersama suku kaum Badui di kawasan Gurun Arabia dan disusukan oleh seorang ibu susu yang juga membesarkan kanak-kanak dalam suasana persekitaran udara padang pasir yang kering, nyaman dan bersih. Beliau pulang kepada ibu bapanya semasa berumur 5 atau 6 tahun. Semasa zaman kanak-kanak, Khalid diserang penyakit cacar. Beliau pulih akan tetapi penyakit cacar itu meninggalkan parut pada pipi kirinya. Khalid dan Umar, mereka mempunyai wajah yang mirip masing-masing. Mereka tinggi dan Khalid juga berbadan tegap dan berbahu lebar. Beliau berjanggut tebal. Beliau juga seorang juara gusti. Sebagai seorang ahli Bani Makhzum, satu suku yang pakar dalam peperangan dan dikira antara penunggang kuda yang terbaik di semenanjung Arab pada zaman kanak-kanaknya, Khalid belajar menunggang kuda dengan menggunakan senjata seperti tombak, lembing, busur dan pedang. Dikatakan tombak menjadi senjata kesukaannya. Pada zaman remaja beliau disanjung sebagai seorang pahlawan ahli gusti oleh orang Quraisy. Tidak banyak yang diketahui tentang Khalid sewaktu dakwah awal Nabi Muhammad SAW. Namun diketahui bahawa bapa Khalid, Walid Al-Mughirah, memusuhi utusan yang dibawa Nabi Muhammad dan diri baginda sendiri. Berikutan hijrah Nabi Muhammad, masyarakat orang Islam Madinah dan Quraisy Jahiliyah Mekah bertempur buat beberapa kali. Khalid tidak mengambil bahagian dalam perang Badar, yakni pertempuran pertama antara Muslim Madinah dengan Quraisy Mekah. Tetapi saudara lelakinya Walid bin Walid tertangkap dan menjadi tawanan orang Islam. Khalid bersama-sama abangnya Hasham bin Walid pergi ke Madinah untuk membayar wang tebusan untuk Walid. Tetapi dalam perjalanan pulang ke Mekah, Walid meloloskan dirinya daripada dua saudaranya dan pulang ke Nabi Muhammad di Madinah untuk memeluk Islam. Pimpinan Khalid dalam memainkan peranan penting dalam mengubah perjalanan dan pertempuran semasa Perang Uhud dan hampir-hampir memastikan kemenangan Quraisy dalam pertempuran itu. Pada tahun 627 Masihi, beliau mengambil bahagian dalam Perang Ahzab yang juga dikenali sebagai Perang Khandaq, menentang Muslim Madinah. Perang Ahzab merupakan kali terakhir Khalid menentang Islam. Sebuah perjanjian damai selama 10 tahun dimeterai orang Islam dan Quraisy Mekah dalam perjanjian Hudaymiyah pada tahun 628 Masihi. Dicatatkan bahawa Nabi Muhammad memberitahu saudara Khalid, Walid bin Walid, bahawa seorang lelaki seperti Khalid tidak akan dapat menjauhkan dirinya daripada Islam buat masa yang lama. Walid mengirim surat kepada Khalid untuk memujuknya memeluk Islam. Khalid yang sebenarnya tidak beberapa tertarik dengan berhala yang terdapat di Kaabah membuat keputusan untuk memeluk Islam dan dikatakan telah berkongsi keputusannya dengan rakan zaman kanak-kanaknya, yakni Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah tidak bersetuju dengan keputusan yang diambil Khalid.
Abu Sufyan bin Harb mengugut Khalid, akan tetapi beliau ditahan. Ikrimah yang dilaporkan telah berkata, "Bertenang ya Abu Sufyan, kemarahan anda mungkin juga mendorong saya untuk menyertai Muhammad. Khalid bebas untuk memilih mana-mana agama yang dipilihnya." Pada Mei 629 Masihi, Khalid bergerak menuju ke Madinah. Dalam perjalanannya ke kota itu, beliau bertemu Amru bin Al-As dan Uthman bin Talha yang juga dalam perjalanan ke Madinah untuk memeluk Islam. Mereka tiba di Madinah pada 31 Mei 629 dan pergi ke rumah Nabi Muhammad. Khalid disambut oleh abangnya Walid bin Walid dan merupakan orang yang pertama antara tiga untuk memeluk Islam. Pada bulan Januari 630 Masihi, Khalid bin Al-Walid dihantar untuk memusnahkan patung berhala Al-Uzza yang disembah oleh orang yang mengamalkan politisme. Beliau melakukan ini dengan membunuh seorang wanita Habsyi. Khalid bin Al-Walid juga dihantar untuk menjemput Banu Jadimah ke jalan Islam. Jadi Khalid menawar mereka dan mula membunuh beberapa orang oleh sebab permusuhan lama, sehinggalah beliau ditegah melakukan demikian oleh Abdul Rahman bin Auf. Sebelum ini beberapa orang lelaki daripada Jadimah telah membunuh Al-Faqih bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, bapa saudara Khalid, dan juga Auf bin Abdul Auf, bapa Abdul Rahman bin Auf. Nabi Muhammad SAW jadi marah apabila baginda dimaklumkan tentang perbuatan Khalid. Kemudian baginda membayar pampasan kepada waris mangsa dan juga untuk kerusakan harta benda, dan baginda berkali-kali berkata, "Ya Allah, aku tidak ada kena-mengena dengan perbuatan Khalid bin Al-Walid." Pada masa itu Khalid telah menjadi Muslim hanya selama 6 bulan dan masih terbawa-bawa perwatakan zaman jahiliahnya. Terima kasih kerana menonton video saya. Semoga kita sama-sama dapat mengambil pelajaran daripada kisah tersebut. Dan semoga kita dapat mencontohi kepribadian beliau. Sila share video ini kepada rakan-rakan anda supaya kita dapat manfaatnya bersama. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.